Assalamualaikum semua. Salam Ustazah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Semua Salam. sihat? Sihat. Sehat Sihat. Azah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, semua sihat. Azah sehat tu? Sihat? Alhamdulillah. Terlebih sihat. Okey, sebelum kita mulakan kelas kita, mari kita baca doa belajar dulu, okey? Bismillahirrahmanirrahim. Amin, amin ya rabbal alamin. Okey. Okay. Ustazah Najah tolong paparkan slide. Sekejap Okay. Ada tak? Nampak Azah? Okey. Okay. Ustazah nampak tak? Belum Nampak. Okey. Okay. Berdasarkan kata apa tu, apa yang kamu faham dari gambar tu? Lelaki, perempuan. Dia betul ada lelaki perempuan. Berdasarkan kata apa, tajuk dia kakimu seperti kaki ibu, apa yang kamu boleh faham dari kata apa tu, gambar tu? Zihar Ustazah, Zihar. Betul. Betul Nabila. Zihar. Okay. Untuk kita hari ni kita akan bicarakan topik zihar. Kafarah zihar. Ya, apa itu kafarah? Kafarah tu adalah perbuatan yang boleh menghapuskan dosa yang berupa membebaskan hamba, bersedekah dan puasa dengan syarat-syarat tertentu. Okay. Zihar pula maksud zihar adalah lafaz suami yang menamakan isteri yang belum talak secara bain dengan wanita yang mahram muakkad namanya kepadanya. So zihar ni adalah masdar daripada kata kerja bahasa zahara dalam ungkapan zahara imraati yang bermaksud menziharkan isterinya. Zihar ni dia merujuk kepada perkataan seseorang suami terhadap isterinya anti kazahri ummi yang bermaksud engkau seperti belakang ibuku. Menurut syarat zihar berlaku pada keseluruhan badan yang dikiaskan kepada bahagian belakang. Dulu hari dia talak pada zaman jahiliyah. Kemudian Allah memberi rahmah iaitu keringanan kepada umat dengan menjadikan zihar tu kafarah dan tidak jadikan ia sebagai talak. Kemudian kita pergi kepada dalil dalil syariatan kafarah zihar. Firman Allah SWT dari surah Al-Mujadalah ayat 3 dan 4 bermaksud dan orang-orang yang zihar kat isterinya kemudian mereka balik dari apa yang mereka ucapkan bahawa itu haram kepadanya, maka hendaklah suami itu memerdekakan seorang hamba sebelum mereka berdua suami isteri bercampur. Dan hukumnya demikian, kamu diberi pengajaran supaya jangan mendekati perkara yang mungkar. Ingatlah Allah Maha dalam pengetahuannya akan apa yang kamu lakukan. Kemudian sesiapa yang tidak dapat merdekakan hamba, maka hendaklah ia berpuasa 2 bulan berturut-turut sebelum mereka suami isteri itu bercampur. Ya, sesiapa yang tidak sempat berpuasa, maka hendaklah ia
60 orang miskin. Kat sini kita nampak ketiga kafarah yang Allah nyatakan dalam surah Al-Mujadalah ni. Yang pertama, membedakan seorang hamba. Yang kedua, lepas 2 bulan berturut-turut. Yang ketiga, memberi makan 60 orang miskin. Okey, yang ni nanti saya nak akan jelaskan dengan lebih lanjut. Okay, seterusnya, saya serahkan kepada Ustazah Najah. Okey, dengar tak suara saya? Dengar Azhar. Nah, Okey, bagus. Merdu, Okey. merdu. Okey, semua dah tahu kan tadi apa maksud kafarah, apa maksud zihar dan dalil bagi zihar lah. Okey, sekarang ni kita pergi kepada rukun-rukun zihar. Okey, sebelum tu Ustazah nak minta seorang pelajar untuk baca rukun-rukun zihar tu. Okey, Ustazah sebut nama lah. Kalau tak sukarela mesti tak akan ada punya. So, Ustazah nak minta Nabila untuk baca rukun zihar. okey. Rukun zihar. Rukun zihar ada 4. Yang pertama, suami yang menzihar. Yang kedua, isteri yang dizihar. Yang ketiga, orang yang diserupakan zihar. Dan yang keempat, lafaz zihar iaitu sirah. Okey, bagus. Terima kasih Nabila. Okey, rukun zihar ada 4. Yang pertama, suami yang menzihar. Okey, suami yang menzihar ni kiranya zihar ni ada hak dekat suami je. Suami je yang boleh menziharkan isteri. Okey, yang kedua, isteri yang dizihar. Maksud isteri yang dizihar ni ialah hendaklah isteri yang dizihar tu isteri suami tu sendiri. Kiranya kepunyaan sendiri, bukan kepunyaan jiran sebelah, bukan kepunyaan adik. Bukanlah, kiranya suami tu hendaklah ziharkan dekat isteri dia je. Tak boleh dia ziharkan isteri jiran atau dia nak ziharkan adik ipar dia ke apa. Tak sah lah zihar dia. Kalau dekat isteri dia sendiri, sah zihar tu. Okey, yang ketiga, orang yang diserupakan zihar. Orang yang serupakan zihar ni ialah perempuan yang haram disetubuhi secara kekal dengan sebab keturunan, penyusuan dan persemendaan. Contohnya ibu kandung. Okey. Yang keempat iaitu lafaz zihar iaitu sirah. Okey, lafaz zihar ni ada 2. Satu soreh, satu kinayah. Soreh ni maksudnya jelas dan kinayah ni tak jelas yang memerlukan kepada niat. Okey, jelas ni contoh dia, tubuh engkau, badan engkau sama seperti tubuh dan badan ibuku. Tu jelas, nampak yang dia tengah ziharkan isteri dia dengan ibu dia sendiri. Kalau yang tak jelas, contoh sirah kinayah, engkau denganku seperti mata atau kepala ibuku. Kiranya kat situ kita nampak dia ni nak cakap zihar ke, dia nak memuji ke. Kat situ kita kena tengok pada niat si suami tu, sama ada dia niat nak memuji atau dia ada niat lain atau dia nak menziharkan si isteri dia. Jadi lafaz kinayah ni perlu kepada niat. Faham? Faham. Alhamdulillah. Okey. Seterusnya kita pergi pada syarat-syarat zihar. Okey, Ustazah nak minta Nazmi baca syarat-syarat zihar. Boleh Azhar. Okey. Okey, syarat-syarat zihar. Yang pertama, berakal. Yang kedua, sempurna umurnya, baligh. Yang ketiga, beragama Islam. Yang keempat, kemahuan suaminya sendiri. Okey, terima kasih. Okey, maksud berakal kat sini ialah si suami hendaklah berakal. Bila si suami tu gila atau sedang pitam, tak pun dia tengah tidur nyenyak, lafaz zihar yang dikeluarkan tu tak sah. Kiranya dia, lafaz zihar tu sah bila dia dalam keadaan yang dia sedar, dia tak gila, dia masih waras. Kalau tiba-tiba dia tengah tidur, dia tercakap benda tu, tu kira tak salah sebab dia dalam keadaan yang dia tidak sedar. Okey, yang kedua sempurna umurnya iaitu baligh. Mana si suami sempurna umurnya, tak sah zihar dilakukan oleh kanak-kanak. So kalau ada kanak-kanak tiba-tiba cakap dekat isteri dia yang dia cakap tubuh awak sama macam tubuh nenek dia ke apa ke, tak salah sebab dia kanak-kanak. Okey, yang ketiga beragama Islam. Beragama Islam ialah suami hendaklah beragama Islam. Tidak sah zihar bagi kafir sebab orang kafir ni diorang tak tergolong dalam golongan yang dikenakan bayaran kafarah.
Okay. Yang keempat pula adalah kemahuan suaminya sendiri. Okay, kemahuan suami sendiri adalah kemahuan si suami tu lah. Kiranya dia rela hati nak cakap, nak lafazkan zihar tu dekat si isteri. So, bila dipaksa atau terdapat paksaan dekat si suami, maka tak sahlah zihar tersebut. Faham? Ustazah. Okey, bagus. Semua faham. Okey, seterusnya kita pergi kepada cara pelaksanaan kafarah zihar. Okey, cara pelaksanaan kafarah zihar ni yang pertama adalah memerdekakan seorang hamba. Tapi kalau kita tengok pada sekarang nak cari hamba pun tak tahulah ada lagi ke tak zaman sekarang hamba. Kalau zaman dulu mungkin ada, zaman sekarang agak payah juga. Tapi tak tahulah kalau ada. Tapi tak apa kalau tak ada seorang hamba ataupun tak mampu nak merdekakan seorang hamba, si suami boleh berpuasa 2 bulan berturut-turut. Okay, maksud berpuasa 2 bulan berturut-turut ni yang mana pada hari Isnin dia mula berpuasa. Hari Selasa tiba-tiba dia tak puasa. Hari Rabu dia puasa balik. So hari Isnin tu tak dikira puasa tu sebagai puasa yang pertama, tapi dikira pada hari Rabu dan seterusnya. So kat sini nampaklah kalau berturut-turut tu Isnin puasa, Selasa puasa, Rabu puasa dan seterusnya sampailah cukup 2 bulan. Kalau tiba-tiba seminggu dia puasa, tiba esok selepas 7 hari tu dia tak puasa, 7 hari yang sebelumnya tu tidak dikira. Okay, kalau dia tak mampu pula puasa, si suami bolehlah memberi makanan 60 orang fakir miskin secara serentak. Maksudnya secara serentak tu hari ni kena 60 orang, kena cari 60 orang fakir miskin. Tak boleh hari ni 30, esok 30 atau hari ni 20, esok 20 dan seterusnya 20. Tak boleh. Dia kena sehari 60 orang fakir miskin secara serentak. Okay, faham? Faham Ustazah. Faham. Okay. Okay, sebelum kita pergi ke aktiviti seterusnya iaitu aktiviti quizzes, Ustazah nak kamu tengok dulu satu video. Dia mawaddatan warahmah. Dia hendaklah cari satu orang yang ada mawaddah. Sebab itu dalam agama mengharamkan zihar. Tu zihar. Zihar ni Melayu tak berlaku lah, Arab berlaku. Kadang-kadang orang kata, orang kadang-kadang tak faham, dia kata kalau satu orang tu kata, amboi hidung adik ni macam hidung mak, itu zihar. No, itu tak ada, nothing to do dengan zihar. Zihar ialah, zihar artinya zahar, belakang. Zihar adalah satu culture orang Arab dahulu. Apabila dia nak habaq, kata dia tak lalu dah, ni semua balik kan. Dia orang tengok. Lagi saya guna bahasa orang tua-tua ni. Dia tidak lalu untuk menyetubuhi isterinya dengan dia menyebut perkataan anti alayya ka dhahri ummi. Engkau bagi aku macam belakang mak aku. Maksudnya macam mana aku tak lalu kat mak aku, macam tu aku tak lalu kat. Faham maksudnya? Kalau dia kata, amboi jalan lengan-lenggok macam mak, tak ada kaitan. Pihak tanya kat ustaz tu pun tak faham fiqh, habislah zihar 2 bulan berturut-turut hang kena puasa. Dah. Zihar ni kerana agama menghukum seseorang yang menyamakan yang halal dengan yang haram. Agama menghukum satu orang yang kata tak lalu kepada bini dia sendiri. Kalau kita ada bab ila, bab hukum orang yang bersumpah tak mau menyetubuhi isterinya. Kerana ini adalah semua perkara yang penting dalam agama. Seks adalah sesuatu yang penting di dalam hubungan rumah tangga. Jangan kata, Islam tak ada pergi bincang-bincang pasal seks ni. Ada. Ini benda yang penting. Saya baca satu artikel, siapa yang ada seminggu sekali seks, dia boleh jadi orang yang happy. Saya tak tahulah sejauh mana. Ya, tapi yang pentingnya ialah, ia suatu yang benda yang dibincangkan oleh para fuqaha. Sehingga para fuqaha membincangkan berapa kali satu orang suami isteri patut mengadakan hubungan seks. Dulu kita tengok ada satu isu, satu mufti keluarkan kata anytime isteri kena serah diri pada suami.
Walaupun di atas belakang unta, tapi di Malaysia orang tak naik unta. Mungkin di atas belakang kereta potong sagar ke apa, kancil ke apa. Saya tak tahulah. Tapi yang pentingnya ialah para sarjana bincang kerana Nabi SAW kata Allah melaknat wanita isteri yang tolak permintaan suaminya. Tapi macam mana pula suami yang tolak permintaan isteri? Orang tanya. Jadi para sarjana, ada di kalangan sarjana kata sekurang-kurangnya seminggu sekali, ada yang kata 3 kali. Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebut bahawasanya perkara yang paling yang mesti suami buat apabila dia nampak ada kehendak, ni saya ulas nas ni, ada kehendak kepada isteri tu nakkan kepada seks, suami wajib bagi. Walaupun oleh kerana secara fizikalnya suami ni tak boleh nak bagi on the spot. Kadang-kadang dia sibuk-sibuk, dia tak boleh jadi, dia tak sama macam perempuan. Tuan-tuan faham kan? Maksudnya dia kena ada, dia tak sama dari segi tubuh dia. Maka dengan itu, namun dia mesti usaha bagi. Itu kewajipan nafkah yang mesti dia tunaikan. Kalau dia tak bagi, isteri boleh bawa kes ke mahkamah. Nanti saya cerita mahkamah kemudian. Isteri boleh bawa kes ke mahkamah bahawasanya dia telah alpa tentang soal seks. Sehingga para fuqaha bincang tentang hadis yang penting, iaitu hadis azal. Zaman dulu dia orang punya perancangan keluarga ni dia tak ada makan pil apa, orang Arab. Dia kata kata Jabir bin Abdullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kunna na'zal wal Qur'anu yanzil. Kunna na'zal wal Qur'anu yanzil. Kami melakukan azal sedangkan Quran masih turun. Azal bermaksud, ni pasal perkahwinan ni. Tak apa Datuk Ridwan, saya kira apa kata mufti cakap sek. Kunna na'zal, ni kena hurai teks, ni akademik. Itu dibuat di UiTM, kalau buat di masjid demam. Kunna na'zal wal Qur'anul yanzal. Kami melakukan azal. Azal maksudnya ketika mereka melakukan persetubuhan, sebelum mereka injakulasi ataupun dia keluarkan air mani dia mencabut kemaluannya di luar rahim isterinya supaya nak mengelakkan pregnancy, nak mengelakkan mengandung. Dan itu yang dilakukan oleh orang Arab ketika itu. Kata Jabir, kami melakukan hal itu sedangkan Quran turun. Maksudnya tidak ada nas Quran yang melarang. Maksudnya boleh lah kalau orang lelaki nak merancang anak supaya dia tak mau dapat anak lagi, ataupun kerana disebab bukan kerana dia takut miskin. Kalau dia takut miskin tak boleh. Katakan dia duduk belajar lagi, kalau mengandung nanti susah nak pergi kelas, lalu dia buat untuk elakkan mengandung, itu boleh. Cuma para fuqaha bincang, tetapi hendaklah dengan persetujuan isteri, sebab dibimbangi suami yang melakukan azal itu menyebabkan isteri tidak menikmati nikmat persetubuhan. Dibimbangi. Sebab tu kalau isteri kata okey baru boleh. Saya nak cerita apa? Bukan nak cerita pasal hubungan seks tu. Betapa Islam, para sarjana prihatin tentang masalah ni. Betapa tak bolehnya satu orang yang melakukan hubungan suami isteri, suami fikir diri dia. Hatta nak buat yang ni, kata para fuqaha, nak kena dapat persetujuan isteri. Supaya jangan dia saja puas hati, isteri dia tidak mencapai kepada maksud yang demikian. Okey, semua faham tadi apa yang Saza tunjukkan video tadi, semua faham? Faham Zah? InsyaAllah faham. Okey, faham. Okey, Alhamdulillah. Okey, seterusnya kita pergi kepada aktiviti kita hari ni, iaitu quizzes. Okey, cara permainannya nanti Ustaz Zabian akan buat satu quiz secara live. So, Ustaz Zabian akan sebut nama pelajar atau ada pelajar yang sukarela nak menjawab soalan tersebut lah. Okey, semua dah ready nak main game? Ready ke semua? Dah ready. Nazmi ready. Okay. Ready. Okey. Adam Okay, pun Zara ready. Nata, boleh stop presenting je. Okay. Okey. Tunggu CD Harap boleh dapat semua betul lah. Boleh Zah? Ada Ustazah. InsyaAllah Zah. Hadiah dia kamu dapat markah lebih lah.
Itu yang hadiah. Dan final nanti kita akan tambah markah saham. Okey. Tadi Azhar bisik ke saya Azhar. Dia kata dia nak jawab dulu. Bagusnya. Bagus nak jawab. Ni semua nak jawab, nak seorang-seorang saya minta ke sama-sama nak jawab? Sama-sama. Sama-sama Azhar. Sama ya. Semua nak selamat. Sedia ke? Saya tekan start. Dah. Okey. Okay. Okey. Kenyataan di bawah yang manakah bukan rukun zihar? Saksi. Saksi. Kasih. Betul. Kau laju Adam jawab ni. Lepas ni Nazmi pula. Surah apa Oish. yang memberitahu atau membicarakan tentang kafarah zihar? Surah Al-Mujadalah ayat 3 dan 4. Okey. 3 dan 4. Empat. Okey, soalan seterusnya. Maksud zihar dari segi istilah ialah Sekejap, Zaz. Masih Lafaz suami. okey, betul. satu Azhar. Satu. Biru. Biru. Bilakah akan menjadi cerai? Ha? Bilakah zihar ini akan menjadi cerai? Merah. Merah? Ini? Saya tak pasti dah. Hijau. Biru. Hijau. Okey, Hijau. betul. Aduh saya salah. Belajar tak apa. Saya nak power. Aduh, saya nak pilih Azhar. Nak tukar power? Apakah syarat-syarat zihar? Ini kena baca betul-betul ni. Biru. Biru yang mana? Yang ini? Biru Biru tu biru. Yang ini Pakai kuasa warna hijau Azhar. nak guna? Ni, yang ini ke? Biru. 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 Ya, betul. Okay, dah nombor 1 semua. Biru untuk sesi dah. Perbuatan yang boleh menghapuskan dosa yang berupa membebaskan hamba, bersedekah dan puasa dengan syarat-syarat tertentu. Betul ke salah? Betul. 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 Biru. Okay, lagi 4 soalan. Manakah tertib kafarah zihar yang betul? Mula apa, lepas tu apa, yang terakhir apa? Kuning. Okay, kuning. Kuning. Okey, betul. Kuning. Pilih yang benar tentang lafaz kinayah bagi zihar. Yang mana betul? Lafaz kinayah yang betul bagi zihar. Engkau seperti belakang ibuku. Hijau. Turquoise. Okey, betul. Turquoise. Hijau. Betul semua. Saya nak kuasa warna hijau balik. Ada kuasa merah ke? Nak guna ke kuasa? Okay. Kuasa berboboy dah. Ada. Jika benar seorang suami itu memaksakan zihar, maka hukumnya adalah hukumnya apa kamu semua? Haram. Adam. Saya rasa dah. Jazura tahu dah. Haram betul. Okey, tinggi markah. Okey, pilih dalil tentang pengharaman zihar. Nampak tu?
Nak guna kuasa ke? Ha, Saya rasa Merah. merah. Okey, saya ikut Merah, Azhar. merah. 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 Merah Azhar. Wow, tinggi Oh. markah semua. Tolong ada Wah. pakai kuasa Azhar. Dapat clue. 10,000 ruang 40 markah. Tahniah semua. Alah, dah habis. Dah. Oi, tinggi makan kita. Ustazah nak lagi. Nak lagi. Nak lagi? Saza buat satu je kuis. Seronok kamu main kuis. Seronok. Bagus ya, semua dapat jawab dengan tepat. 10/10. 10/10. Sangat hebat. Betul-betul faham tu. Banyak kuasa. Banyak kuasa. Kuasa berbobel pun kamu nak ya. Tak dapat. Okay. Okay. Okay, kita pernah main tadi. Kita pernah tengok video. So, saya rasa untuk hari ni saja pembelajaran kita. Tapi sebelum kita tamatkan kelas kita, Saza nak minta satu orang pelajar untuk buat rumusan ringkas je. Apa kira rumusan ringkas tentang tajuk kita hari ni? Saza nak pilih lah. Saza nak pilih Adham. Elok sama Nana tu. Sila Ram, sila. Pilih Adham bagi Ustazah nak rumusan Ustazah. Ya, betul. Faham kamu belajar hari ni. Apa yang saya faham, nanti bila saya kahwin, saya tak boleh menyerupai isteri saya dengan mak saya. Betul tu. Dengan dalam bentuk aurat mak saya, seperti menyerupai belakang mak saya dengan isteri saya. Betul Zah? Betul. Okey. Tapi Ya, ada lagi ke? cuma saya tak kahwin gitu Zah. Tak apa, insyaAllah jodohkan Allah akan sampai nanti. Amin. Okey. Saza akan bagi rumusan sedikit. Apa yang kamu pelajari tadi itu sudah pasti kamu tahu bahawa perbuatan zihar itu adalah perbuatan yang haram dalam perkahwinan. Jadi kepada kamu yang bakal suami itu adalah menjaga setiap perkataan yang kamu katakan kepada isteri kamu supaya kamu tidak kesal di kemudian hari. Perkara ni juga isteri pun kena ambil tahu sebab suami isteri ni kena sama-sama lah tahu apa yang halal, apa yang haram dalam perkahwinan ni. Jadi, okey. Itu saja daripada saya. Saza Najah nak tambah-tambah lagi ke? Saya nak tambah sikit je. Okay, betul lah apa yang Ustazah Bihan tadi cakap. Semua benda kita kena ambil tahu. Tak kira lah, tak semestinya alah tak apa, lambat lagi aku nak kahwin. So tak payahlah ambil tahu, tak. Kira kita dah kena belajar dari awal lagi. Sebab ilmu tu sangat penting. Sebab kalau tak ada ilmu, kita akan bodoh, kita macam tak tahu apa-apa. So kalau sekarang kita nampak pun orang sekarang jadikan perkahwinan tu sebagai trend lah. Semua berebut-rebut nak kahwin muda, semua berebut-rebut nak kahwin awal, tapi ilmu tu tak ada. Ilmu buat perkahwinan tu tak ada. Last bercerai. So tak salah pun nak kahwin awal, tapi pastikan kamu tu ilmu tu ada lah. Sebab ilmu tu penting. Kalau boleh biarlah kahwin tu sekali je seumur hidup. Dan kalau boleh biarlah kita berpisah dengan cara kematian. Bukanlah berpisah dengan cara yang tak baik. Sebab sama sekarang ni Saza perhati ramai sangat yang kahwin awal. So Saza rasa tu saja kelas hari ni. Dan pesanan ringkas Ustazah di musim COVID ni, Saza minta anak-anak murid semua jagalah diri, jaga SOP, Stay at home semua ya. stay at home, jangan keluar rumah bila suka-suka, keluar rumah bila perlu je. Bila dah balik dari beli barang tu, mandilah, jangan nak terus tidur ke apa, okay? Itu saja dari saya. Kai dia suka keluar. Kai jangan selalu keluar, duduk rumah je. Nazmi Azhar. Nazmi. Kan orang lain. Tak apa, Saza lupa nama kamu. beli barang tapi jangan terus salah mak ayah pula. Balik mandi dulu, bersihkan diri dulu. Azhar. Okay, ada Azhar apa pun jaga pertanyaan? diri. Kamu semua ada soalan?
Sebelum Tak ada Zaza. Tak ada. Ada. Pada saya tak ada. Alhamdulillah. Okey, tak ada. So, kita tangguh kelas kita dengan tasbih kifarah dan suratul As. Amin. Terima kasih semua. Sama-sama. Jumpa lagi. Sama-sama. Lagi. Lagi semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bye-bye Zaza.